Apa itu akidah? Akidah berasal daripada perkataan Arab akodah yang bermaksud mengikat atau menyimpul. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, akidah ialah rukun agama yang menjadi asas kepada keimanan yang diyakini. Menurut Hasan Al-Banna pula, akidah ialah hal yang berhubung dengan kepercayaan dan keyakinan dalam hati yang akan mendorong hati dan jiwa berasa tenang, tidak bimbang dan bersih daripada prasangka. Akidah ini mampu untuk melahirkan keyakinan yang kuat dan teguh dalam menghayati seluruh aspek kehidupan dan amal ibadah kepada Allah yang Maha Berkuasa. Seterusnya ialah maksud pasca moden. Pasca moden ini boleh dilihat dalam kerangka epistemologi iaitu faham ilmu, aksiologi iaitu faham tentang nilai dan worldview iaitu pandang tentang kehidupan. Secara ringkas, postmodernism adalah penolakan terhadap grand narratives dalam bentuk agama-agama besar termasuk Islam dengan fakta hakiki abadi dan sekaligus berlakunya penafian nilai-nilai mutlak iaitu absolut dan berfokus kepada kerelatifan nilai dalam pelbagai perkara. Dalam konteks din Islam, nilai-nilai pasca moden ini amat membahayakan nilai-nilai Rabbani yang telah sebati dengan ajaran Islam. Di sini ingin saya memetik pendapat daripada Gary Minda pada tahun 1996 berkenaan dengan pasca moden atau postmodern. Beliau mengatakan bahawa postmodernism is an elusive idea that is not easily defined. Postmodernism is neither a theory nor a concept. It is rather a skeptical attitude or aesthetic that destroys all attempts to create large-scale totalizing theories in order to explain social phenomena. Di sini kita dapat lihat bahawa beliau ni percaya pasca moden ini amat sukar untuk didefinisikan dan merupakan satu idea yang tidak spesifik. Seterusnya, beliau juga berkata pasca moden bukanlah suatu teori mahupun konsep. Ia lebih menjurus ke arah bersifat sesuatu sikap atau minda yang skeptikal iaitu ragu-ragu atau estetik iaitu nilai yang menolak segala bentuk teori yang menerangkan berkenaan fenomena sosial. Ciri-ciri ideologi pasca moden. Terdapat 6 ciri-ciri yang dapat diperhatikan di dalam tajuk ini. Antaranya ialah tiada kebenaran yang mutlak. Apa yang dimaksudkan dengan tiada kebenaran yang mutlak ialah tiada fenomena yang tabik ataupun tetap, bahkan semuanya akan sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Seterusnya adalah benar dan salah saling sinonim. Sesuatu yang dianggap fakta atau sesuatu yang dianggap benar pada hari ini boleh dibuktikan atau dinilai salah pada kelak hari. Yang ketiga ialah pengkonsepsian diri sendiri dan rasionalisasi, iaitu hanya bergantung kepada pandangan diri sendiri saja. Yang keempat ialah menganggap kuasa autoriti atau institusi tradisi seperti agama adalah palsu dan korup, iaitu mereka menganggap diri mereka sebagai seorang yang progresif dan liberal. Yang kelima ialah bersifat personal atau peribadi. Individu boleh menentukan sendiri secara perseorangan kod moral mereka tanpa perlu merujuk. Yang keenam ialah agama mempunyai kedudukan yang sama atau benar untuk semua agama. Mereka memanggil ini sebagai pluralism. Sekarang kita akan menghuraikan tentang faktor berlaku ideologi pasca moden ini. Faktor berlakunya ideologi pasca moden yang pertama ialah penyebaran info tanpa had. Penyebaran tanpa had ini menyukarkan manusia untuk menahfiz info sama ada ianya benar ataupun palsu. Hal ini akan menyebabkan timbulnya rasa was-was dalam diri seseorang untuk mempercayai sesuatu perkara. Selain itu, individu juga terdedah dengan informasi yang berpotensi untuk menyesatkan, seterusnya melemahkan pegangan Islam mereka dan menyebabkan pegangan akidah umat Islam ini dapat dipengaruhi. Perkara ini akan mengakibatkan umat Islam tersebut mempersoalkan kredibiliti ajaran Islam dengan kesesuaian semasa. Faktor berlaku ideologi pasca moden yang kedua ialah budaya dan gaya hidup baru generasi sekarang. Pasca modernisasi tanpa sedar
telah melahirkan pelbagai budaya dan ikutan baharu atas nama hidup moden. Pemikiran seperti ini telah membuatkan agama Islam dipandang rendah oleh setiap pelosok masyarakat, termasuklah umat Islam itu sendiri. Kemasukan budaya-budaya luar telah menyebabkan percampuran gaya hidup Islam dengan bukan Islam. Hal ini berjaya mempengaruhi penduduk Malaysia, terutama anak-anak muda seperti belia dan remaja. Perkara ini menggugat kedudukan agama Islam di Malaysia apabila ramai yang berfikiran bahawa mereka bebas melakukan apa-apa sahaja dan tidak boleh disekat oleh agama meskipun perkara itu bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Faktor berlaku ideologi pasar moden yang ketiga ialah eksploitasi media barat. Media barat memburukkan lagi krisis yang dihadapi umat Islam sekarang yang mempunyai prasangka yang tinggi terhadap agama Islam. Islam diburukkan dengan digelarkan sebagai agama pengganas dan pemaksa. Sebagai contohnya, taraf wanita dalam agama Islam ini direndahkan dengan memberi imej bahawa agama Islam memaksa umat wanitanya untuk berpakaian menutup aurat tanpa kompromisi. Hal ini jelas menunjukkan penyelewengan yang dilakukan oleh Barat dalam mengimplementasikan imej yang buruk terhadap agama ini. Akhir sekali, faktor berlaku ideologi pasar moden ini adalah kerana agama yang tidak dijadikan sebagai landasan rujukan dalam hidup umat Islam. Ideologi pasar moden ini berlaku apabila ilmu secara akliyah, yakni akal, dianggap hakiki manakala persoalan falsafah dan metafizik yang berkaitan dengan agama dianggap tidak rasional. Hal ini menyebabkan keteguhan iman mula tergugat dan mendorong manusia kepada keruntuhan peradaban manusia. Manusia menjadi semakin rakus dan melupakan tentang kebesaran Allah yang mengurniakan nikmat kepada manusia. Seterusnya ialah implikasi pemikiran pasca moden terhadap akidah Islam. Implikasi yang pertama ialah berlakunya krisis nilai dan etika dalam kehidupan. Krisis pembentukan nilai dan etika ini berlaku apabila masyarakat membesar dengan pemikiran hedonism, iaitu pemikiran yang mengutamakan keseronokan dan hiburan semata-mata dalam kehidupan seseorang individu. Hal ini akan mendatangkan kepincangan akhlak yang disebabkan oleh wujudnya sumber keseronokan bukan ilmiah tanpa sekatan kepada setiap kelompok generasi. Apabila perkara ini terus menular dalam sesebuah masyarakat, maka lama-kelamaan masyarakat ini akan jauh terpesong daripada landasan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya ialah penghasilan produk hiburan yang tidak mementingkan makna dan tujuan. Hal ini boleh diperhatikan sama ada dalam bentuk lirik lagu, drama maupun filem. Kebanyakan lagu pada masa kini mengetengahkan idea seks bebas dan lirik yang syarat dengan kata-kata kasar. Manakala, drama dan filem pula kebanyakannya menayangkan adegan percintaan dan sentuhan antara ajnabi yang tiada ikatan sah antara mereka. Apabila aksi ini dilihat terutamanya oleh anak muda, mereka akan mudah terikut dengan alasan ingin tahu atau ingin mencuba. Maka tidak hairanlah kini ramai umat Islam sendiri yang terjebak dengan perbuatan zina dan pembuangan bayi. Statistik daripada Polis Diraja Malaysia PDRM pada tahun 2019 menunjukkan bahawa terdapat lebih 100 orang bayi dibuang setiap tahun di Malaysia. Implikasi yang ketiga ialah perubahan struktur sosial dan masyarakat yang menjadi lebih bercorak dan individualistik. Hal ini akan menghasilkan satu komuniti yang rapuh, memandangkan setiap individu menganggap mereka tidak perlu masuk campur perihal orang lain. Ini termasuklah perihal saling membantu dan mengingatkan antara satu sama lain. Selain itu, munculnya gerakan hak asasi dalam memperjuangkan kelompok minoriti dan devian pengaruh barat. Umumnya, pengaruh dan pemikiran mereka boleh dikatakan sebagai pemberi pengaruh yang baik dalam konteks pemeliharaan hak asasi sesuatu kaum atau budaya di sesebuah negara. Namun, jika dilihat dengan teliti, pengaruh ini juga memberi impak negatif dengan wujudnya gerakan yang memperjuangkan
hak yang melibatkan isu gender seperti LGBT dan feminisme. Golongan yang terlibat dalam gerakan ini berpaksikan hujah mereka tentang hak asasi manusia serta kebebasan manusia dalam melakukan apa yang dimahukan ke atas tubuh badan mereka sendiri. Namun, golongan ini menolak hujah dan larangan agama terhadap isu yang diperjuangkan ini. Sebagai contoh, mereka menidakkan kemurkaan Allah terhadap golongan yang suka sesama jantina atau dikenali sebagai homoseksual. Akhir sekali, implikasi pemikiran pasca moden terhadap akidah Islam ialah berlakunya pandemik konsumerisme barat. Budaya ini mempengaruhi manusia untuk terus mengejar kepuasan duniawi yang bagaikan tiada penghujungnya. Budaya ini terkadang menyebabkan manusia mengikut trend-trend semasa sehingga boleh membahayakan nyawa mereka dan memberi kesan jangka masa panjang kepada diri dan persekitaran. Justeru, apabila perkara ini terus berlaku, tidak mustahil ia akan menanamkan budaya rakus dalam diri individu dan seterusnya menyebabkan golongan yang tertindas dan kebuluran semakin hari semakin parah. Contoh isu semasa yang dapat diperhatikan ialah teori Darwin. Apa itu teori Darwin? Teori Darwin mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan bahawa manusia berasal daripada monyet ataupun human come from apes. Apa yang menjadi persoalan sekarang ialah mengapa teori ini dikeluarkan? Darwin percaya bahawa daripada teorinya iaitu natural selection, monyet telah pun berevolusi untuk menyesuaikan diri pada keadaan sekeliling hingga berubah menjadi manusia. Namun apa yang menjadi persoalan sekarang ialah mengapa masih wujudnya monyet pada waktu kini sejajar dengan kewujudan manusia. Dan apa yang menjadi suatu yang mengejutkan ialah satu kajian telah dikeluarkan pada tahun 2013 oleh Pew Research Center dikeluarkan kepada penyelidik Muslim ataupun penyelidik yang beragama Islam. Sebanyak 53% daripada mereka percaya dengan teori Darwin. Sedangkan dalam Al-Quran, surah Al-As telah pun terang lagi nyata mengatakan bahawa Nabi Adam telah pun diciptakan daripada segumpal tanah dan terhasilnya Nabi Adam yang telah pun terbentuk sempurna sebagai manusia, bukannya daripada monyet yang berevolusi. Isu seterusnya ialah mengenai isu Taliban. Mereka telah pun menakluki Afghanistan pada tahun 2021 dan berita ini agak menggemparkan dunia. Jadi, Taliban ini berasal daripada kelompok Islam Al-Bandi yang berasal daripada India dan Afghanistan. Mereka ini sekumpulan ulama yang berpegang teguh dengan prinsip Islam. Namun, terdetiknya idea mereka untuk menakluki semula Afghanistan ialah daripada Mahatma Gandhi, iaitu seorang tokoh India yang telah berjaya mengusir kuasa barat daripada negaranya, iaitu negara India. Jadi mereka ini mahu melepaskan diri mereka daripada cengkaman kuasa barat di Afghanistan dan telah pun menggerakkan gerakan Taliban ini dengan alasan untuk berjihad. Namun dalam proses mereka melakukan tersebut berlakulah radikal dan juga banyak hak-hak asasi manusia telah pun ditindas. Sebagai contoh, hak asasi wanita dan juga kanak-kanak banyak yang terbunuh dan terkorban dalam proses mereka untuk menakluki semula Afghanistan. Dan perkara ini adalah tidak sejajar dengan apa yang diajar oleh Islam yang memilih jalan yang lebih lembut dan juga tidak sama sekali memilih sesuatu yang radikal. Jadi, apa yang berlaku di Afghanistan ialah berlakunya pergolakan ekonomi, harga mata wang mereka turun dan juga keselamatan rakyat mereka ni terjejas. Dan juga kewarganegaraan mereka menjadi suatu persoalan lah, terutama bagi bayi-bayi yang baru dilahirkan dan juga orang-orang yang luar yang datang bekerja di Afghanistan. Baiklah, setelah mendengar tentang faktor dan implikasi, sekarang kita akan membincangkan tentang cara mengatasi masalah melibatkan kesan pasca moden terhadap akidah umat Islam.
Pertama sekali, kita perlu mempunyai kerangka berfikir berasaskan epistemologi, ontologi dan aksiologi Islam. Kerangka berfikir ini akan digunakan dalam aspek keilmuan dan juga amalan seharian kita. Dalam konteks ini, kebenaran seharusnya berpandukan sumber wahyu, akal rasional dan kalbu, serta panca indera yang sihat untuk dijadikan mekanisme penyelesaian isu peradaban dan tamadun manusia. Di samping itu, kita seharusnya menghadkan pengaruh media massa yang merupakan salah satu punca terbesar bagi kesan pasca moden. Hal ini disebabkan media massa merupakan jaringan hubungan yang tidak terbatas dan pelbagai maklumat dapat disebarkan kepada masyarakat. Terdapat segelintir pengguna media massa yang mengemukakan pendapat atau berkongsi pandangan sehingga mengelirukan sesetengah individu yang belum matang lagi ilmunya. Bagi mengelakkan masalah ini daripada terus berleluasa, perkongsian pengguna perlu disaring dan ditapis sebelum dibenarkan untuk dikongsi di laman sosial. Akhir sekali, kaedah yang boleh dilakukan bagi menangani kesan pasca moden terhadap akidah Islam ialah mempelajari ilmu akhlak secara teori dan praktikal. Hal ini kerana akhlak perlu dipupuk dalam diri dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Sekiranya kita hanya belajar secara teori, kita tidak mungkin dapat memahami dan menilai kepribadian diri kita sendiri. Pendidikan awal kanak-kanak mampu melahirkan generasi yang mempunyai mental dan kepribadian yang lebih teguh. Antara itu, komitmen yang tinggi daripada para pendidik dari peringkat tadika sehinggalah ke menara gading amat diperlukan bagi menyemai akhlak yang mulia dalam jiwa anak bangsa kita. Sekarang, kita telah sampai kepada kesimpulan yang dapat diperoleh daripada topik ini. Tentangan yang dihadapi umat Islam saat ini tidak hanya berupa serangan fizikal, tetapi juga serangan mental untuk merespon terhadap perubahan yang terjadi di era pasca moden ini. Secara konvensional, umat Islam menjadi korban kerana semangatnya masih goyah untuk menghadapi cabaran ini. Hal ini menyebabkan umat Islam masih memandang segala sesuatu di Barat sebagai manifestasi kepada kemajuan. Oleh yang demikian, umat Islam harus membebaskan diri dari kekuasaan penjajahan pemikiran ini supaya dapat bangkit semula untuk menguasai dunia dalam bentuk baru. Hanya kesedaran umat Islam mampu membuka mata dan minda mereka dari kehidupan yang leka atas ciptaan Yahudi. Meniagakan minda dari penjajahan pemikiran moden demi mewujudkan dunia baru yang aman damai menepati hukum Islam.